Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah suruh kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengucap alhamdulillah. Segala nikmat itu datang dari Allah taala. Sekiranya Allah memberikan nikmat kepada kita, maka kita mohon atau mengucapkan tanda tasbih kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah. Lepas kita makan pun kita disuruh untuk bertasbih. Alhamdulillahillazi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kami makanan sehingga kami kenyang, yang memberikan kami minuman sehingga kami hilang kehausan, dan jadikan kami orang bertakwa dan orang yang beriman. Kehidupan orang Islam penuh dengan doa. Nak masuk masjid baca doa, keluar masjid baca doa, nak masuk tandas baca doa, nak keluar tandas baca doa, nak keluar rumah baca doa, nak masuk rumah baca doa, dalam perjalanan baca doa, naik kenderaan baca doa. Doa usilahul mukmin. Doa itu ialah senjata bagi orang beriman. Orang yang tidak mahu berdoa kepada Allah Ta'ala, orang itu orang yang takabur. Sedangkan Allah mengatakan bahawa wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa al-khashiin. Hendaklah kamu minta tolong padaku dengan cara menunaikan ibadah solat. Dan orang yang sukar untuk minta tolong ini orang-orang yang degil, orang-orang yang rugi. Jadi dalam meneruskan tafsir surah Al-Fatihah ini, kita masih lagi mengupas pengertian, tafsiran, intipati yang Allah ingin nyatakan dalam surah Al-Fatihah pada gulukan ayat ghairul maghdubi alaihim. Dua benda yang Allah minta kita lindung, iaitu ghairul maghdubi alaihim waladdallin. Orang-orang yang dimurkai oleh Allah Ta'ala, orang-orang yang disesatkan oleh Allah Ta'ala. Sehingga Allah bawa keutamaan perlindungan ini dalam surah Al-Fatihah. Dan Allah bawa keutamaan dua perlindungan ini sehingga dalam setiap solat kita. Sama ada kita solat fardu, solat sunat, solat hajat, solat tasbih, solat istisqa, solat apa saja, hatta sampai solat jenazah pun, kita disuruh baca oleh Allah Ta'ala surah Al-Fatihah ini yang mengenai tafsiran atau yang mengenai ingatan supaya kita berlindung kepada Allah daripada orang-orang yang dimurkai. Ghairul maghdubi alaihim, orang-orang yang dibenci, orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam tafsiran yang lalu kita masih ingin meneruskan tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang 15 perkara. Sekiranya kita melakukan perkara tersebut, Nabi mengatakan bahawa mafhumnya sekiranya umat itu melaksanakan 15 perkara tersebut, maka ia telah pun mengundang bala Allah Subhanahu wa taala, azab Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Kita tidak mahu azab Allah Subhanahu wa taala. Kita nak mengelakkan. Selalu kita minta kepada Allah Taala, Allahumma inna na'udzubika, minta Allah jauhkan kita daripada azab Allah Taala. Min azabil kubri, min azabil mahsyar, min azabil jahannam. Allahumma inna na'udzubika min azabil kubri wa fitnatiha wa azabil jahannam wa fitnatiha wa fitnatil mahya wal mamat wa fitnatil masih dajjal. Kita minta kepada Allah Taala lindung daripada azab kubur. Mengerikan azab kubur. Hidup dalam kubur pun mengerikan, apatah lagi azab dalam kubur. Sampai ke alam akhirat, kalau ditakdirkan Allah Ta'ala rezeki yang kurang baik, minal khasirin, di kalangan orang-orang yang rugi, maka masuklah neraka. Azab dalam neraka itu, la'uzubillah, lagi teruk daripada azab dalam kubur. Kalau ditakdirkan Allah Ta'ala kekal selama-lamanya, lagi na'uzubillah, kekal selama-lamanya, tidak ada harapan pengampunan. Allah kata, khalidina fiha abada. Kamu kekal selama-lamanya dalam neraka. Bila Allah kata kekal dalam neraka, maka tidak ada proses pengampunan. Tidak ada proses rayuan. Tak macam mahkamah yang ada di seluruh dunia. Ada proses rayuan dan akhirnya proses pengampunan. Bila Allah dah kata kekal selama-lamanya, maka kekallah selama-lamanya. Kita tidak mahu mengimpikan untuk masuk walau sebentar pun. Kita tak mahu bercita-cita untuk merasai kejahatan atau keseksaan neraka. Kita tak mahu mengimpikan. Sebab tu Allah mengajar kita
melalui Nabi SAW, ajar umat kamu Muhammad. Baca doa ni. Allahumma inna na'udzubika min azabil kubri wa fitnatiha. Ya Allah, kami berlindung kepadamu ya Allah daripada azab kubur dan fitnah kubur. Banyak fitnah kubur. Wa azab jahannam wa fitnatiha. Daripada azabnya neraka jahannam dan fitnah. Fitnah mahya wa mamat. Fitnah kehidupan, fitnah kematian. Orang hidup pun kena fitnah, orang mati pun kena fitnah. Jadi kita minta lindung. Macam mana kita katakan orang dah mati pun tak terlepas dari fitnah manusia. Orang yang tidak mampu menjawab pun tidak terlepas dari fitnah manusia yang masih hidup. Ini bahayanya fitnah. Bahayanya fitnah. Nabi kata di akhir zaman akan berlaku banyak fitnah. Sehingga dalam rumah kamu sendiri pun akan berlaku fitnah yang besar. Jadi tak dapat dinafikan bahawa fitnah membaik sampai masuk dalam rumah. Dulu nak berlindung dalam rumah. Tapi dalam rumah pun fitnah, macam-macam fitnah. Dalam rumah ada fitnah tertentu. Yang muncul daripada handphone, muncul daripada kamera, muncul daripada video, muncul daripada gambar-gambar. Jadi, ni apatah lagi fitnah yang terbesar sekali di dunia ialah fitnah Masih Dajjal. Fitnah Dajjal. Sehingga Nabi mengatakan bahawa mafhumnya, jangan kamu berhasrat, berimpian untuk bertemu Dajjal. Kerana bukan semua orang yang berjaya, majoriti yang tidak berjaya melepaskan daripada fitnah Dajjal. Jadi, para murid pada Allah SWT, Allah telah memperingatkan kita dalam Al-Quran dan termasuk dalam surah Al-Fatihah. Dan ayatnya begitu pendek tapi panjang makna tafsirannya. Sehingga hari ini pun tak selesai lagi kita menaksirkan surah Al-Fatihah. Ghairul maghdubi alaihim. Kita nak mengelakkan daripada sifat atau perbuatan perkara yang Allah benci. Bila kita tahu perbuatan itu Allah benci, maka kita boleh meluas atau mengelakkan daripada perkara tersebut. Masalahnya kalau tak tahu. Sebab itu ilmu ni penting. Allah menurunkan ayat yang pertama iaitu ayat Al-Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sehingga akhir ayat surah Al-Alaq. Bacalah dengan nama Tuhan wahai Muhammad yang telah menciptakan kamu. Ayat yang pertama surah yang pertama. Surah yang pertama ayat pertama selepas terciptanya Adam alaihissalam, Allah kata, Allah firman wa 'allama Adam al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikah sehingga akhir ayat. Wa'allama Allah memberikan ilham pengajaran ilmu pada Adam AS. Oleh pengajaran pembelajaran. Belajaran dan pembelajaran. Secara mana? Secara online. Hari ini pembelajaran secara online rasa macam terpinggir jauh menggunakan online. Tidak bersemuka, tidak face to face. Tapi kaedah pembelajaran, kaedah penyampaian ilmu ada banyak perkara. Ada banyak cara. Ada banyak pilihan. Ilmu yang dulu datang dari sudut ceramah, bertukar menjadi kaset, bertukar pada CD, bertukar pada YouTube, bertukar daripada online dan sebagainya. Yang penting ilmu terus berjalan. Ilmu tidak boleh disampingkan daripada manusia, dipinggirkan daripada manusia. Man arada dunya fabil ilmi, ulama kata. Wa man arada al-akhirah fabil ilmi, wa man arada bihima fabil ilmi. Siapa nak kehidupan dunia, ilmulah jalan terbaik untuk mendapatkan kehidupan. Siapa nak akhirat, ilmu juga. Siapa nak kedua-duanya pun juga dengan ilmu. Sebab ilmu ni penting. Kalau tidak penting, tidak Allah tekankan tentang kepentingan ilmu. Tewasnya malaikat dengan Nabi Adam AS sebab ilmu. Bukan kerana kekuatan fizikal, bukan kerana kekuatan ciptaan. Ciptaan manusia dan ciptaan malaikat dia berbeza. Allah ciptakan malaikat daripada cahaya, Allah ciptakan manusia daripada tanah. Ciptaan yang berbeza. Nampak lemah manusia ni. Diciptakan daripada tanah lemah. Baunya busuk. Kan cahaya kan cantik. Nak pegang pun susah. Kita nak seronok pun nampak cahaya. Terang penderang. Duduk sebab gelap tak ada cahaya kita risau. Bila datang cahaya, oh, minaz zulumati ilan nur. Pada kegelapan malam, kegelapan kepada cahaya. Cahaya ni penting. Satu keindahan. Satu keperluan. Cahaya matahari bersorak manusia bila muncul matahari. Kalau musim hujan saja, khususnya para wanita-wanita, para ibu, bila datang musim hujan, gelisahnya sebab ampaian bajunya tidak kering menjemur baju. Jadi, bila keluarnya matahari, lega betul. Itu tengok bersedai baju habis. Semua letakkan pakaian daripada bumbung sampai ke dinding, sampai ke tembok, sampai atas kereta, sampai atas pagar. Kalau boleh atas jalan raya, boleh tak nak mengeringkan pakaian yang telah lama basah. Jadi cahaya, kepanasan atau cahaya redup
Tapi manusia Allah ciptakan pada tanah. Sifat tanah, baunya busuk. Sifat tanah, benda yang tidak digemari. Kalau terkena tanah, orang cepat mencuci. Kalau terkena lumpur pun juga cepat mencuci. Geli kita kalau kita terpijak lumpur, geli suruh. Cari ikhtiar supaya nak hilangkan lumpur, nak hilangkan kegelian yang membasuhnya. Nak cari air pula. Jadi ini sifat tanah. Benda yang datang pada tanah sifat yang menggelikan. Sifat yang mengotorkan. Ini sifat manusia. Tapi sifat manusia atau sifat tanah ni Allah angkat tinggi, martabat mengatasi sifat cahaya dengan hanya ada ilmu. Sebab tu ilmu penting. Ilmu boleh menukar seseorang. Seperti kata Ali bin Abi Thalib tentang kelebihan ilmu dan harta. Antaranya Ali mengatakan ilmu ini menjaga kamu, sedangkan harta kamu yang menjaganya. Ilmu ini kalau kamu gunakan semakin banyak, sedangkan harta kamu kalau kamu belanjakan semakin susut dan kurang. Ilmu ini semakin kamu tinggi martabat dan ilmu kamu semakin dipandang mulia. Sedangkan semakin tinggi harta kamu, banyak harta kamu, ada ketiganya manusia memandang jauh daripada kamu. Jadi, ini tentang ilmu. Nabi mengatakan 15 perkara. Kita dah bincangkan satu daripada 15 perkara yang mengundang azab Allah Ta'ala, iaitu yang pertama. Apa dia yang pertama? Iaitu harta dunia, harta negara. Harta negara diberi oleh kepada orang-orang yang rapat, orang tertentu, dibolot oleh kroni-kroni yang tertentu. Orang yang rapat dengan pemimpin-pemimpin. Dibolot sesama sendiri, kaum kerabat, adik-beradik, saudara mara, isteri, anak-anak sebagainya. Dibolot. Satu, orang yang diberi amanah menjadi pemimpin, tapi menggunakan kesempatan, menggunakan harta negara untuk kepentingan peribadi, untuk kepentingan kaum kerabat, untuk kepentingan kaum keluarga, untuk kepentingan kroni-kroni, satu perkara yang Allah benci. Termasuk dalam kataan, termasuk dalam kandungan ghairil maghdubi alaihim. Minta Allah jauhkan kita pada Allah orang benci. Satu kebencian, itu yang Nabi kata. Yang kedua, kebencian yang kedua, ya Allah tak suka. Allah tak suka dan Allah sebut ghairil maghdubi alaihim, benda yang aku benci. Apa sifat yang kedua? Ialah orang yang menganggap cukai zakat ini sebagai satu cukai. Orang yang menganggap zakat ini sebagai satu cukai, sedangkan zakat ini satu pemberian anugerah Allah Taala untuk kita membersihkan harta kita. Tapi bagi orang yang tak nak, yang tak suka, memandang bahawa dengan adanya zakat menjadikan satu bebanan untuk mengurangkan harta. Jadi orang yang mengatakan begitu sehingga menjadikan satu perkara yang agak menakutkan sehingga tak nak bayar zakat dan sebagainya, orang ini telah melanggar janji kepada Allah Taala. Orang termasuk di kalangan orang yang Allah murka, ghairil maghdubi alaihim. Termasuk di kalangan dalam ayat surah Fatihah yang kita baca tadi. Orang yang membacanya dan orang tu yang melakukan, orang tu termasuk dalam golongan tu. Yang ketiga, bila mana amanah, yang ketiga amanah dijadikan sumber untuk mengawal keuntungan. Ada kedudukan, ada jawatan, ada status, tapi dijadikan satu sumber untuk menarik keuntungan. Macam cara hari ini, semakin tinggi jawatan, menggunakan jawatan tersebut untuk menerima rasuah, melepaskan orang-orang tertentu, memberikan cop-cop palsu, memberikan lesen pada tempat-tempat judi yang tak sepatutnya. Kemudian pula dalam immigration begitu juga. Dalam apa-apa bidang pun jawatan semakin tinggi. Rasuah bersekeliling. Sebab tu Nabi kata, la'anallahu rashi wal murtashi. Allah melaknat orang yang memberi rasuah dan orang yang menerima rasuah. Laknat. Termasuk di kalangan ghairil maghdubi alaihim. Orang yang Allah benci. Orang Allah murka. Sebab tu kita kena jelaskan betul-betul tentang perabuntan Allah Ta'ala. Kita membaca surah Al-Fatihah, kita seronok. Anak-anak kecil dah boleh baca Fatihah. Kita seronok. Tetapi kalau kita tak faham setiap bait-bait perkataan, setiap ayat-ayat Allah turunkan, akhirnya kita sekadar membaca. Kama salil himar yahmil asfar. Allah sebut dalam Al-Quran. Kamu kalau tak faham apa yang aku turunkan, seperti keldai yang membawa barang-barang tonggangan yang mereka bawa, tapi tak tahu apa yang ada dalam apa yang mereka bawa. Kama salil himar. Allah meletakkan sehina-hina. Kata himar. Keldai yang bawa tunggangan, bawa barang-barang, bawa buku, bawa benda tu berharga pada pandangan mata orang lain. Tapi kedai tak, dia kata, aku bawa, aku tak ambil kisah. Sedangkan dia bawa benda yang berharga.
Tapi tak ambil kisah tentang benda tu, orang lain dapat manfaat. Jadi itu sebab dikatakan amanah ini dijadikan tempat untuk menarik keuntungan. Allah berikan tugas dalam jawatan tertentu. Yang keempat, suami daripada seorang bujang diberikan Allah rezeki untuk menjadi suami pada seorang isteri. Tetapi menjadi suami yang dayus. Sebab tu Nabi mengatakan bahawa riwayat oleh Ahmad dan Hakim dan Nasa'i. Apa Nabi kata? Sabda mafhumnya. 3 orang, 3 golongan. Ya Allah tidak mau melihat mereka pada hari kiamat. Na'udzubillah tuan-tuan dan puan. Kita nak dilihat oleh Allah Ta'ala. Barulah rasa kebanggaan dan rasa selamat. Kalau kita duduk dalam satu perhimpunan, kita sentiasa diperhatikan oleh pemimpin-pemimpin besar. Seronok kita. Seronok, bangga. Kita rasa selamat. Pimpin tengok, macam mana ni? Sikit dia dikejut. Macam mana ni? Itulah. Macam mana ni? Yam. Macam mana ni? Rahman. Macam mana ni? Aziz. Oh, sikit nama dia je perhatian. Pemimpin. Sebut nama. Ucap-ucap. Gua-gua pun sebut nama dia. Orang lain pun kata, memang harapan tinggi lah. Dia dapat lah tu. Kalau orang yang tak pandang, kita rasa tak pandang. Duduk sebelah depan mata pun tak pandang. Rasa lain. Kalau kita bercakap berdua pun, orang bercakap kita tak pandang pun kita marah. Ni, tengok cakap tapi tak tengok muka. Tengok benda lain. Tengok kadang-kadang kita hati sakit, panas betul ni. Macam tak ada benda kan kita bercakap dengan dia tengok benda-benda lain. Mulut cakap kita tapi mata berhati lain. Marah kita. Itu pun kita marah kat dunia. Apatah lagi kat akhirat. Kalau Allah tak pandang kita macam ni. Nabi kata ada 3 golongan ni. Ada tiga perbuatan atau ada 3 kriteria yang Allah tak pandang seseorang tu di hari kiamat. Bila Allah tak pandang, maksudnya peluang untuk masuk neraka cerah. Cerah sangat. Siapa dia golongan tersebut? Kenapa kita nak tahu? Sebab kita tak nak jadi orang ni. Kita tak nak jadi golongan ni. Kita nak mengelakkan diri pada perkara ni. Sebab kita tak nak masuk neraka. Sebab tu kita doa selalu kepada Allah Ta'ala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikan kami kebaikan di akhirat. Wa fil akhirati hasanah. Fid dunya kebaikan, akhirat kebaikan. Wa qina adzabannar. Ya Allah, tolong ya Allah, jaga kami, pelihara kami, lindungi kami daripada azab neraka. Kita minta kan? Doa, ibu sekali doa dengan permintaan tersebut. Tapi 3 golongan ni Allah tak pandang, Nabi kata. Bila Allah tak pandang, peluang cerah untuk masuk neraka. Oleh itu, bersedia. Jangan. Apa dia? Yang pertama ialah orang yang menderhaka kepada ibu dan bapa dia. Nabi kata bukan ibu dan bapa. Derhaka pada bapa, taat pada ibu dengan derhaka pada bapa pun tak selamat. Taat pada bapa, derhaka pada ibu pun tak selamat. Nabi kata kena taat kedua-duanya. Orang yang menderhaka pada kedua ibu bapa, dia tak boleh pilih. Dia kata ibu ni baik ni, bagusnya, mak bagus, semua bagus, semua bagus. Ibu yang jadi ibu, mak bagus. Minta apa semua dapat. Minta masak, minta hantar. Minta jalan, bagi jalan. Minta duit bagi. Oh, bapak minta kudu-kudu. Bapak ni kudu-kudu tak hidup masin. Oleh tu, pinggirkan bapak. Nabi kata ingat. Allah tak pandang orang ni. Allah tak pandang anak-anak seperti ni di akhirat. Allah kata orang yang derhaka mengecilkan hati ibu, mengecilkan hati bapa. Salah satu atau kedua-duanya sekali. Tidak dibenarkan untuk melihat Allah. Allah pun tidak akan melihat mereka di akhirat. Yang kedua, siapa dia? Lelaki dan perempuan yang menyerupai antara satu dengan lain. Ada yang dilahirkan lelaki tapi seronok jadi perempuan. Ada yang dilahirkan seorang perempuan, seronok jadi perempuan. Seronok. Pakai macam lelaki. Yalah, betul lah. Didikan. Dia seorang perempuan dalam rumah. Yang lain semua lelaki. Memanjat sana, memanjat kemari. Macam abang, macam adik lelaki dia memanjat. Tiba-tiba tengok tak ada jumpa. Rupanya atau bumbung. Perempuan tu. Jadi penuh atau pokok kelapa. Bagus, tak ada apa masalah. Siapa larang panjang pokok kelapa? Siapa larang panjang bumbung? Selagi mana tak membahayakan diri. Masalah yang Nabi kata menyerupai percakapan, perbuatan dan pakaian. Lebih pada pakaian. Menyerupai. Pakai tutup ni tu untuk macam lelaki, untuk semua lelaki potong lah. Minat je lelaki. Tak minat dengan perempuan. Kan? Berkawan semua lelaki.
orang yang seperti ini bahaya. Nabi kata tak akan dipandang oleh Allah Ta'ala. Wanita begitu juga. Lelaki begitu juga. Orang lelaki minat je perempuan. Pakai baju lah, solid sana. Kemudian pergi pula pembedahan. Besarkan buah dada. Kemudian pakai bertukar. Suara bertukar. Jadi bertukar sonok. Semayang pun pakai telekung. Rajin semayang. Semayang rajin tapi pakai telekung. Dia lelaki. Dia kata dah buat pembedahan jantina setelah jadi perempuan. Tidak. Dia tidak begitu. Jantina ni sebagai syarat atau tanda saja. Tapi sifat zahiriah yang sebenar, di mana dilahirkan hakikatnya lelaki, lelakilah dia. Walaupun dia sebaik-baik manusia ketika mana dia berpakaian wanita, solat bertelekung bersama orang perempuan, tapi dia lelaki-lelakilah dia. Jangan menolak tentang fitrah. Ini fitrah. Sebab tu kita meraihkan Idul Fitri, hari fitrah. Perayaan kita ialah hari kembali kepada fitrah. Setiap tahun kita kembali kepada fitrah. 2 kali. Kan? Satu Idul Fitri, satu Idul Adha. Kembali kepada pengorbanan. Jadi Allah membentuk kita secara berterusan. Jadi yang ketiga ialah ni, suami yang dayus. Suami yang dayus apa dia? Suami yang membiarkan isteri melakukan maksiat. Suami yang mentaati isterinya. Suami yang tak boleh nak buat keputusan apa-apa. Suami yang menyerahkan sepenuhnya pada isteri. Segala segi. Isteri mentadbir isteri apa semua. Suami yang dayus. Jadi wahai suami yang dayus, bersedialah untuk masuk neraka Allah Ta'ala. Sebab Allah tak pandang. Allah tak pandang. Jadi, kenapa Allah tak pandang? Sebab ghairul maghdubi alaihim, kita termasuk diri kita golongan orang yang Allah benci. Allah yang murka. Yang kelima, apa yang Nabi kata ialah anak yang derhaka pada ibu. Ini khusus. Anak yang derhaka pada ibu, yang keenam, anak yang meminggirkan bapa sendiri. Tapi yang ketujuh, dalam masa yang sama, rapat dengan teman-teman, dengan kawan-kawan. Utamakan kawan-kawan berbanding mak, berbanding bapak. Ibu dan bapa, sesusah mana pun, kalau dia pergi makan, dia tetap membawa bungkusan untuk anak-anak balik ke rumah. Kalau dia pergi kuning kenara, kalau boleh nak bawa sesuatu, anak yang tak pergi kenduri ni, kena pergi kenara ni, ataupun anak yang tak dia dapat jemputan, bawa sesuatu, bagi ke anak. Sehingga sarapan di mana-mana kedai pun, makan sedikit, lepas tu bungkus lebih. Untuk balik anak yang kat rumah yang tak bangun lagi, yang tidur lagi. Malam begitu juga, pergilah makan malam kat luar, balik tetap bungkus untuk anak sate ke apa saja. Bagaimana? Kadang-kadang mereka tak makan. Mereka simpan untuk anak-anak, untuk dia balik ke rumah. Roti canai makan separuh, lepas tu selebihnya bungkus lagi bawa balik ke rumah. Untuk anak-anak. Anak-anak tunggu cekik tengah makan. Celik mata makan, semua sedia. Tapi macam mana anak-anak sekarang ni pula? Adakah dia buat benda yang sama pada mak bapak dia? Dia pergi makan, adakah balik teringat mak ayah aku tak makan lagi? Bungkus mama, bungkus ini pakcik, korban. Makan tom yam kat kedai dengan kawan-kawan, nanti bungkus satu. Sebab nak balik. Ada ke? Mungkin ada tapi tak ramai. Mungkin tak ramai, mungkin takkan berlaku. Tak tinggal pun, cuma bawa sedauk je. Makan lah, makan mak. Kat mana makan kawan? Makan apa? Cerita makan kompak, makan sedap ni, chicken chop makan. Tahu balik. Mak pun dengar, mak nak tak apalah, mak nak kenyang. Kalau bawa tak apa, dia nak tak bawa apa pun. Bukan banyak sangat dia makan, tapi bawa macam anak-anak jugalah. Jadi nak tengok anak bersilang-silang tangan, berebut-rebut dia suka. Tapi bila anak sudah semakin besar, sudah ada pendapatan sendiri, bila makan dengan kawan-kawan dan sebagainya, balik tangan kosong. Kadang-kadang balik tanya lagi, mak ada makan apa? Ya, ada benda yang boleh makan. Masak, lapar. Lapar lagi. Kawan-kawan belanja satu kedai, belanja. Tapi dengan mak ayah takut untuk belanja. Minta balik, bagi mak ayah sebulan 200. Balik kampung lah, COVID ni kan, balik kampung dapat lepasan boleh rentah negeri, baliklah. Bagi mak ayah, hari ni sampai ayah, mak ni ambil seorang 200. Mak 200, ayah 200. 3-4 hari duduk nak balik Kuala Lumpur. Mak, ayah, pinjam 500. Oh ni. Kau bagi aku 200, bagi bapak kau 200. Bawa 400. Yang kau sapu balik nak balik KL, pinjam minta 500. Dia tak payah bagi langsung.
Kau bagi 400, kau kaut 500. Lebih 100 lagi. Saya tak payah bagi langsung. Jadi ini satu penghinaan ni. Yang Nabi kata begitu. Satu menggunakan azab Allah Ta'ala. Kita baik dengan kawan-kawan, tapi dengan mak ayah kita pinggirkan, kita derhaka dia. Ketuk pintu tak bangun-bangun, marah. Bangun. Tapi dengan kawan kita sekali panggil, jangan bangun. Mak ayah panggil, panggil siram air. Tak bangun-bangun, marah lagi. Nabi kata, tunggulah azab Allah SWT. Apa lagi yang ketujuh, yang ke-8? Yang ke-8 ialah duduk dalam masjid, tengkar. Tinggi suara dalam masjid. Bertengkar-tengkar dalam masjid. Jerit-jerit. Nak bergaduh kat masjid. Nak bersumpah kat masjid. Sumpah laknat kusuk-cek masjid. Buat perkara laknat di luar masjid. Nak bersumpah anak bawa dalam masjid. Konon-kononnya benda itu betul. Duduk dalam masjid seolah-olah sekat dalam masjid mesti betul. Jadi kita menipu. Bukan menipu Allah, menipu diri sendiri. Allah sebut dalam Quran tentang apa? Allah kata, wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Kamu ingat kamu boleh tipu aku? Kamu menipu diri kamu sendiri. Akulah sebaik-baik cara yang boleh memusingkan penipuan kamu. Jadi yang ke-9, ni dia. Yang nak dibahaskan hari ini. Melantik satu kaum atau satu orang menjadi pemimpin dalam masyarakat. Yang hina orang, akhlak tak ada. Yang tak ada akhlak, yang tak ada amanah. Ramai lagi orang yang ada amanah, tapi pilih orang yang macam itu. Sebab apa kita pilih dia? Sebab populariti. Terkenal, cakap hebat, pidato sama semua hebat. Cakap saja hebat. Cakap. Lantang bercakap. Kita dengar pun seronok. Kan? Tak terhibur kita mendengar. Dengan lawak jenaka dia semua sekali. Kalau kita cakap dengar orang yang mengeluarkan fakta, tidur lelap. Tapi orang yang goreng kelentong habis, cakap udah gelak. Kita kata ni bagus. Ini yang paling betul ni. Ini betul. Kuah banyak daripada isi. Kalau kita makan, kita nak isi banyak daripada kuah. Tak. Ni tak. Bila cakap, kita nak yang berkuah banyak, isi sikit pun. Jadi, Nabi kata ni bahaya. Melantik satu orang menjadi pemimpin kita, orang yang tak amanah. Nabi kata dalam pimpinan ialah amanah dan peranan. Ada satu kisah tentang Ibnu Aqil. Ibnu Aqil ketika mana dia bercerita, ketika mana dia sedang bertawaf menunaikan haji di Mekah Al-Mukarramah, dia terjumpa satu kalung mutiara. Di tengah-tengah kalung mutiara ada lilitan kain warna merah. Dia nak cari, ini kalung mutiara nilai tinggi ni, mutiara. Tinggi nilainya. Tapi nak cari mana, dia tak tahu siapa empunya mutiara tersebut. Risau nak kembalikan hak pada yang hak. Wa'atul haqqa, serahkan hak kepada orang yang berhak. Tapi tak tahu siapa. Nama pun tak ada di situ, tak ada buat ingredient kat situ, tak ada apa pun. Jadi simpan. Dengan harapan kalau ada maklumat, ada siar rakyat ataupun ada elan atau ada tampal sesuatu, siapa terjumpa kalung mutiara sila serah, dia akan buat. Jadi selama beberapa hari duduk situ, dia tak jumpa orang yang mengaku kehilangan. Sehingga satu ketika ada pengumuman. Ada seorang lelaki yang agak berumur memaklumkan, mewawarkan pada jemaah-jemaah yang bersekepatan, yang mampu dicakap, dia kata, saya kehilangan kalung mutiara saya yang sangat-sangat berharga. Oleh kerana dia terlalu berharga bagi saya, maka sesiapa yang menjumpai kalung mutiara tersebut, serahkan kembali, akan saya serahkan 100 dinar emas. Banyak ni. 100 dinar emas. Bukannya pelambam. Bukannya dirham. Tapi dinar emas. Jadi masing-masing tak ada lah. Ibnu Aqil kata, saya jumpa. Saya ada jumpa kalung ni. Tapi saya tak jumpa pemilik dia. Jadi dia kata, kalau betul tuan punya, tuan kena ceritakan sifat-sifat kalung tersebut. Boleh saya meyakinkan diri saya bahawa tuan adalah pemilik kalung ni. Lalu pemilik dia cerita, kalung ni ada tengah-tengah ada satu tali. Saya lilit dengan tali merah. Jadi tujuannya supaya saya nampak lah dan boleh membezakan dengan lain. Ibnu Aqil kata, tuan tepat. Saya akan serahkan kalung ni pada tuan. Kalung ni diserahkan pada pakcik tadi. Dan pakcik nak bagi 100 dinar, dia tak nak. Tak, saya tak boleh. Ini amanah.
Saya tak boleh. Saya menyimpan amanah. Sekarang amanah saya telah laksanakan. Jadi 100 dinar pakcik simpan. Saya tak perlu ganti. Saya telah melepaskan tanggungjawab saya supaya saya tidak dituntut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi selesailah. Selepas musim haji, Ibnu Aqil pergi ke Baitul Maqdis. Dalam perjalanan Baitul Maqdis balik nak ke Mekah sebagainya, singgah di Iraq. Sampai satu tempat bernama Aleppo, Iraq. Dia sampai di sana, dia kehabisan wang. Jadi wang kehabisan ketika di Aleppo musim sejuk. Bayangkan dia nak balut badan dia pun tak ada. Pakaian tebal, dia bergigil kesejukan. Akhirnya dia merayu kepada Allah, ya Allah, mengadu kepada Allah, ya Allah, tolong aku, ya Allah. Berilah ke aku kebantuan, ya Allah. Aku nak sesuatu benda yang boleh menghilangkan kedinginan aku. Aku lapar, ya Allah. Aku haus, ya Allah. Sehinggalah dia tergerak hati dia untuk masuk sebuah masjid, menunggu waktu solat. Dia pergi masjid, menunggu waktu solat. Saya tengok jemaah ramai. Tapi jemaah tak mula-mula solat. Dia pun tengok kiri, tengok kanan. Dia nak mula. Yelah orang musafir, mengembara duduk. Diam. Kami duduk menunggu. Nunggu Bilal qamat. Bilal pula memerhatikan orang. Mana kira dalam hati mengherankan. Bilal ni tak jumpa imam ke? Macam mana imam tak datang lagi kan? Akhirnya Bilal tu pergi jumpa dia. Tuan, daripada ramai-ramai saya tengok, saya nampak tuan ni orang yang ada ilmu. Tuan ke depan tuan jadi imam. Ibnu Aqil kata, saya ni bukan orang sini, saya musafir. Lagi pun imam mana? Dia kata sebenarnya imam kami dah beberapa hari meninggal dunia dah. Baru meninggal dunia. Jadi kami belum lagi imam baru. Dan di kalangan kami pula tak ada siapa yang kami layak nampak dia layak. Dan kami nampak tuan. Boleh tak tuan mengimamkan solat ni saja? Ibnu Aqil kata tak apalah. Kalau tak jadi imam kan, tunggu tak solat pula ramai-ramai jadi imam. Dia orang yang ada ilmu. Bila membaca surah Al-Fatihah, bila membaca ayat Al-Quran, surah-surah tertentu dalam solat, sedap ni amat sangat. Sebab Nabi kata, Zainu Quran bi aswatikum. Hiasi aku dengan suara yang sedap kamu. Jadi suara yang sedap. Orang yang ikhlas dan amanah. Sehinggalah selepas habis solat, jemaah tertarik, berbisik-bisik sama diri, berpakat-pakat. Nanti dia lah tu imam. Nanti imam dan susah, dia mungkin nampak sedap. Dia kata dia musafir, cuba offer. Jadi, Bilal jumpa tuan. Siapa nama tuan? Saya Ibnu Aqil. Tuan, kalau kami offer jadi imam kekal sini boleh tak kami tetap? Kalau tuan bersetuju, kami berikan tuan sebuah rumah, kami berikan makan minum, kami berikan gaji. Tuan jadi imam sini pun cukup lah. Ucup di situ ulang mendatang. Tengok doa Allah Ta'ala tadi. Allah ganti sebentuk lain. Tapi ada tugas. Allah bukan turun makanan dari langit, turun pakaian dari langit. Allah beri dia tugas. Dan tugas tersebut dia dapat semua suri. Setujulah dia. Sejak itu jadi imam di Aleppo, Iraq. Dah lama jadi imam. Imam muda. Yang akhlaknya baik. Yang amanah. Makcik-makcik, pakcik-pakcik. Cuba nak murad untuk anak masing-masing. Dia pun murad anak masing-masing. Dia belum lagi. Belum bersedia. Sehinggalah satu ketika dia tak boleh nak mengelak. Bila mana ada seorang lelaki datang, hasil nasihat kepada seorang wanita. Dia kata, saya ni wakil abang kepada seorang wanita yang telah kematian suami. Dia ada anak perempuan. Dia berkenan dengan Tuan Imam. Boleh tak Tuan Imam ambil anak dia sebagai isteri, tinggal tu kat sini. Jadi imam kat sini. Imam kata, tak apalah, saya setujulah. Tengok tak lagi. Comel ke tidak, tak tahu lagi. Cantik ke tidak, ataupun tak tahu lagi. Setuju terus. Akhirnya dinikahkan, dikahwinkan. Jadi bila tengok untuk kali pertama, memang cantik lah anak. Perempuan ni memang cantik. Rupanya anak imam yang meninggal tu. Jadi yang nak mengambil dia sebagai menantu, isi pada imam yang meninggal tu. Kebetulan dia imam, suami dia imam, dia nak menantu pun dia imam. Jadi jumpa lah. Dah, Alhamdulillah.
berkahwin, seronok, duduk, dah semakin pagi. Sehingga isteri mengandung sampai satu ketiga dan akan dia nak bersalin, isteri mula jatuh sakit. Sehinggalah selepas bersalin, keadaan isteri dia semakin teruk. Kesihatan sampai tahap kritikal, sudah nazak. Ketika mana dia menguruskan isteri dia terpandang isteri dia ada kalung kat leher. Kalung mutiara. Dia terkejut sebab kalung ni dia kenal. Kalung ni dia kenal. Ni kalung yang aku simpan dahulu, yang aku jumpa, aku pulangkan balik. Dia tanya pada isteri yang, apa sejarah kalung ni? Sehingga ada di leher. Sebenarnya tak pernah nampak. Isteri dia kata, saya baru pakai, teringin tak pakai dalam mesin simpan, teringin tak pakai. Apa sejarah yang tahu? Tak tahulah sejarah ni. Tapi Ibn Aqil kata, kalau awak tak tahu, saya akan beritahu tentang sejarah kalung. Sebab saya tahu sejarah ni. Terkejutlah isteri dia. Macam mana abang tahu sejarah ni? Kalung ini sebenarnya pernah tertinggal, tercecer di lapangan tawaf. Abang jumpa. Dan abang nak pulang kepada pemilik, tapi tak kenal. So, abang simpan. Sehingga satu ketika ada seorang lelaki datang, mewawarkan kehilangan kalung, mutiara tersebut, dan sah milik dia, abang serahkan. Dia nak bagi abang 100 dinar, abang anak. Itulah sejarahnya. Dan apa kaitan sejarah ni kalau ini dengan sayang pula? Isteri dia kata, bang, yang abang jumpa tu ayah saya. Itulah imam yang meninggal, yang abang ambil alih tempat ni. Dan abang nak tahu setelah dia balik ke Aleppo, tiap malam kami nampak dia menangis. Berdoa sambil menangis, mohon pada Allah Ta'ala, ya Allah, aku telah bertemu dengan kalung mutiara yang telah hilang. Yang aku jangka yang takkan jumpa lagi. Tapi disimpan oleh lelaki yang cukup amanah. Aku mohon padamu, ya Allah, aku tak kenal lelaki ni, ya Allah. Aku mohon padamu supaya dia dapat bernikah, berkahwin dengan anak perempuan. Doa lagi. Sebab masa jumpa dulu tak sempat ambil nombor telefon, tak sempat tahu apa Instagram dia, apa Facebook, tak sempat tahu. Serah itu tinggal gitu. Tapi dia berdoa, menyesal tak ambil tahu. Sebab dia berhajat, dia nakkan seorang lelaki ni jadi dia menantu dia. Tak boleh sehingga dia meninggal. Akhirnya Allah takdirkan dia berkahwin. Bila dia cerita, suami ni, isteri cerita dan Ibn Aqil dengar cerita tersebut, bertembunglah dua pertemuan. Satu amanah yang diberikan, Allah balas balik dengan amanah. Sehingga ditakdirkan Allah Ta'ala, isteri dia meninggal dunia. Dalam keadaan selepas melahirkan cahaya mata. Ini tentang amanah. Ini amanah ni penting. Penting sangat amanah. Sebab tu kita lihat Ibn Umar Al-Khattab mengahwinkan anaknya Abdullah dengan seorang wanita kerana amanah. Cerita ni cukup terkenal. Bila mana Umar suka mengintip ataupun suka mencari maklumat tentang kesusahan rakyat di waktu malam. Waktu siang dia mentadbir, waktu malam dia mencari rahsia kelemahan kesusahan rakyat. Dia mencari. Patutnya orang lain boleh buat kerja, tak. Dia bersifat tanggungjawab. Sehinggalah dia terdengar perbualan bab ibu dengan seorang anak remaja perempuan. Bila ibu bertanya kepada anak remaja perempuan tentang banyak ke susu kita dapat hari ini. Anaknya perempuan kata, mak, susu tak banyak. Hasil pendapatan kita esok akan berkurangan. Mak dia kata, itu tak susah mana pun. Mak boleh ajar kau supaya kita dapat hasil yang sama walaupun kita dapat susu yang sedikit. Anak perempuan kata kejut. Macam mana mak boleh dapat susu kita sikit tapi dapat hasil yang banyak? Macam dulu kenapa? Campurkan dengan air. Jadi letakkan susu separuh, dengan botol-botol yang lain campur air. Goncang-goncang, orang tetap rasa susu. Orang nampak warna pun warna susu. Jadi orang takkan tahu. Anak perempuan ni yang beriman ni kata mak, nanti kalau Umar tahu macam mana? Mak dia kata, Umar takkan tahu. Dia dah duduk dalam istana, dia takkan ambil kisah kita. Dia takkan tahu. Anak dia terdiam. Betul lah Umar tak tahu. Tapi dia kata balik. Ini kata-kata yang menyebabkan hati Umar tersentak. Memang Umar tak tahu mak. Tapi Tuhan Umar, Tuhan kita tahu mak penipuan ni. Umar tersenyum. Tadi marah. Tapi bila dengar suara, mendengar ucapan yang tak dijangka, senyum dia. Ada juga rakyat yang bersenyum. Balik di malam-malam, sonok dengan gembiranya. Terus balik, besok, selepas solat subuh, dia jumpa anak lelaki dia, Abdullah
Hal ni ayah nikahkan kamu. Anak yang taat seperti Abdullah kata, baiklah. Isi dia kata, bang nak nikah dengan siapa? Tak apa. Abang dah jumpa calon. Pergilah. Suami isteri pergi ke rumah perempuan tu. Tanya perempuan tu. Dia cerita kisah-kisah apa yang perempuan tu punyalah malu. Ya Allah, Umar dengar punya. Umar kata tak apa. Memang aku mula-mula marah. Tapi bila dengar anak perempuan kamu berkata begitu, aku rasa senang. Sekarang, aku nak meminang anak perempuan kamu. Supaya dia menikah dengan anak lelaki. Sebab aku tahu orangnya baik. Perempuan ni budaknya baik. Amanahnya meninggikan martabat seseorang. Akhirnya berlakulah pernikahan dan perkahwinan. Dan susunan ataupun keturunan daripada dua perkahwinan tadi, dua pasangan yang baik tadi, lahirlah seorang lelaki hebat bernama Umar bin Abdul Aziz. Ini sifat amanah. Penting sifat amanah. Dan seorang pemimpin sifat amanah. Jadi cukup sekadar itulah. Tuan-tuan, perempuan, saudara-saudari, tetamu-tetamu Allah, pendengar-pendengar, penonton-penonton yang diraihkan oleh Allah SWT. Kita masih banyak lagi kita nak kupas cerita, macam-macam cerita tentang keperluan-keperluan kita memahami tentang ghairil maghdubi alaihim. Bila kita faham, kita selesa. Bila kita selesa, kita dapat menghindarkan diri kita daripada perkara tersebut dan mudah-mudahan kita dapat bertemu Allah. Dan kerana Allah SWT pandang kita, Allah suka kita, Allah sayang kita. Jadi sekadar itu, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.